Untuk kelas kita pada hari ini, kita akan mempelajari definisi sukarelawan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan sukarelawan? Mari kita lihat apakah definisi bagi sukarelawan. Pengenalan. Kerja sukarela merupakan aktiviti yang kita lakukan dengan senang hati iaitu rela dan juga tidak melibatkan paksaan daripada mana-mana pihak. Seterusnya, kerja sukarela adalah kerja yang kita lakukan tanpa mengharapkan sebarang ganjaran sama ada berbentuk material ataupun tidak. Tujuan kita melakukan kerja sukarela ini adalah untuk memberikan manfaat kepada kumpulan-kumpulan sasar yang tertentu. Jadi, siapakah itu sukarelawan? Sukarelawan adalah individu yang mempunyai minat ataupun gemar menceburkan diri mereka di dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Sukarelawan juga mestilah mempunyai sesuatu iaitu yang boleh disumbangkan atau dikongsikan dengan mana-mana pihak ataupun kumpulan sasaran yang mereka ingin bantu. Mereka juga boleh memberi khidmat-khidmat seperti pengalaman ataupun idea dan juga pengetahuan, kemahiran dan juga kebolehan yang mereka miliki, tenaga fizikal dan juga lain-lain lagi. Selain daripada itu, untuk menentukan sama ada seseorang itu mempunyai ciri-ciri sukarelawan ataupun tidak, kita boleh menentukan mereka mengenai kriteria-kriteria yang tertentu, iaitu untuk menentukan sama ada seseorang itu sukarelawan yang sebenar ataupun tidak, kita perlu meneliti sifat-sifat ataupun ciri-ciri bukan sukarelawan yang mereka miliki. Sekiranya kita masih mempunyai sifat yang dipersoalkan, kita mesti berusaha untuk membetulkan dan juga berusaha untuk mengatasinya agar kita dapat menjadi sukarelawan yang sebenar. Untuk mengetahui sama ada seseorang itu sukarelawan yang sebenar ataupun tidak semua pihak tidak boleh mengetahui perkara tersebut kecuali diri kita sendiri. Hanya kita yang boleh mengetahui sama ada kita ini benar-benar sukarelawan ataupun tidak. Kerana orang lain ataupun pihak lain boleh menilai secara luaran sahaja. Yang dalam hati kita ataupun dalam fikiran kita, hanya kita yang boleh menjawab persoalan-persoalan sama ada kita ni benar-benar sukarelawan ataupun tidak. Seseorang itu bukanlah sukarelawan sekiranya mereka ini bekerja ataupun menjadi sukarela dengan paksaan. Sebagai contoh, mereka melakukan sesuatu aktiviti bukan dengan kehendak mereka sendiri, iaitu mereka dipaksa untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Jadi itu bukanlah sifat sukarelawan yang sebenar. Seterusnya, mereka tidak jelas mengenai apa yang mereka harus lakukan. Sebagai contoh, seseorang itu tidak tahu dengan tepat apa yang harus mereka lakukan, kenapa mereka harus melakukan perkara tersebut. Seseorang itu juga tidak jelas mengenai peranan ataupun fungsi dalam tugas-tugas ataupun posisi sumbangan ataupun kesan-kesan yang mungkin terhasil daripada aktiviti-aktiviti sosial yang telah dilaksanakan oleh beliau. Selain daripada itu, seseorang itu bukanlah sukarelawan sekiranya tidak mempunyai komitmen ataupun komited terhadap kerja-kerja yang mereka lakukan. Seseorang itu bukanlah sukarelawan yang sebenar apabila beliau melakukan kerja-kerja sukarela secara sambilan ataupun bak kata pepatah hanya suam kuku sahaja. Pada dasarnya, dia nampak melakukan sesuatu kerja tetapi dia apabila melakukan kerja tersebut, dia hanya melakukan kerja tersebut ibarat melepaskan batuk di tangga saja. Dia tidak mempunyai jiwa untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Seseorang itu bukanlah sukarelawan jika beliau memiliki sifat sombong ataupun angkuh iaitu beliau tidak menghormati komuniti yang beliau ingin bantu ataupun beliau merasakan bahawa diri beliau adalah lebih baik daripada orang-orang lain. Jadi apabila kita ingin melibatkan diri dalam kerja-kerja sosial ataupun kerja-kerja kemasyarakatan adalah penting untuk kita mempunyai perasaan rendah diri supaya kita tidak merendahkan mana-mana pihak. Seterusnya, menolak belajar ataupun tidak ingin memperbaiki diri, iaitu tidak berminat ingin belajar sesuatu daripada orang lain ataupun komuniti untuk meningkatkan
kualiti kerja, perkhidmatan dan menjadi sukarelawan dengan lebih berkesan. Seterusnya, memiliki sikap negatif terhadap masyarakat ataupun individu-individu lain. Dia tidak mungkin memberikan perkhidmatan tetapi curiga dengan komuniti ataupun kumpulan sasaran. Sebagai contoh, dia tidak mempercayai potensi ataupun kebolehan komuniti untuk berubah kepada kehidupan yang lebih baik. Dia sering kali mempelekehkan komuniti dengan menganggap bahawa komuniti mereka ini adalah individu yang lemah, mundur dan juga tidak mampu berdikari ataupun sentiasa ingin bergantung kepada orang lain sahaja. Seterusnya, seseorang itu bukanlah sukarelawan apabila dia ini tidak mengambil berat. Dia tidak peduli ataupun mengambil berat ataupun peka terhadap masalah yang orang lain hadapi. Dia mungkin ragu-ragu untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Selain daripada itu, seseorang itu bukanlah sukarelawan apabila tidak mempunyai komitmen ke atas kerja ataupun khidmat yang dilakukan. Seseorang itu bukanlah sukarelawan jika dia melakukan kerja ini secara separuh masa ataupun bagi memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, pelajar-pelajar yang melakukan projek komuniti ini, mereka melakukan atas dasar disebabkan mereka terpaksa melakukan bagi memenuhi syarat-syarat bergraduasi. Jadi, itu bukanlah sifat seorang sukarelawan yang sebenar. Pada dasarnya, memang dilihat seseorang itu melakukan kerja komuniti tetapi dia tidak mempunyai jiwa ataupun soul apabila beliau melakukan khidmat-khidmat komuniti ini. Selain daripada itu, tidak mempunyai sesuatu untuk disumbangkan ataupun dikongsikan dengan sesiapa sahaja. Seseorang yang ingin menjadi seorang sukarelawan perlulah mempunyai sesuatu yang boleh disumbangkan kepada pihak-pihak tertentu untuk dikongsikan kepada mereka. Sebagai contoh, seseorang tersebut mestilah mempunyai idea, pengetahuan, maklumat, pengalaman ataupun kemahiran, sama ada kekuatan dan juga kekuatan fizikal dan lain-lain lagi yang boleh digunakan untuk memberi sumbangan untuk membangunkan sesuatu komuniti. Selain daripada itu, seseorang itu bukanlah sukarelawan sekiranya tidak bersedia, tidak mempunyai persediaan yang lengkap, ataupun latihan untuk melakukan kerja-kerja sukarela. Seseorang itu bukanlah sukarelawan yang sebenar apabila beliau tidak mempunyai persediaan yang terbaik sebelum melakukan khidmat-khidmat ataupun aktiviti sosial yang beliau ingin lakukan. Jadi, kenapakah seseorang itu ingin menjadi sukarelawan? Yang pertama, ingin melakukan kerja kebajikan. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap penduduk di Malaysia, kita mempunyai agama-agama yang tertentu. Saya percaya setiap agama yang ada menuntut penganutnya untuk melakukan kerja-kerja kebaikan. Jadi, ini adalah sebab kenapa orang melakukan kerja-kerja kebajikan. Seterusnya, ingin belajar ataupun mengetahui tentang sesuatu perkara yang baharu. Seterusnya, seseorang melakukan kerja sukarela kerana ingin meneroka pengalaman yang baru iaitu pengalaman untuk melakukan kerja-kerja aktiviti sosial bersama orang asli misalnya. Jadi ini adalah sebab kenapa seseorang mencampurkan diri di dalam aktiviti kesukarelawan. Yang seterusnya adalah ingin menambah kenalan. Yang seterusnya adalah untuk mempunyai common sense. Kita sebagai seorang individu ataupun masyarakat yang bertanggungjawab perlulah mempunyai common sense iaitu tahu ataupun peka terhadap masyarakat, apa yang berlaku terhadap masyarakat di sekeliling kita. Seterusnya, seseorang ingin menjadi sukarelawan adalah kerana mereka ingin mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat iaitu memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Seterusnya, apabila kita melakukan kerja sukarelawan ni, kita berpeluang untuk melawat. Sebagai contoh, anda melakukan kerja komuniti ataupun kerja sukarelawan bersama anak-anak yatim. Jadi pada yang masa sama, anda dapat melawat ataupun pergi berkunjung ke rumah anak-anak yatim tersebut. Berikut ini adalah meneroka pelbagai kemahiran. Untuk menjadi seorang sukarelawan memerlukan anda untuk komited ataupun mempunyai pelbagai kemahiran-kemahiran yang penting. Jadi ini adalah peluang anda untuk meneroka pelbagai kemahiran yang perlu dicuki di dalam diri anda. Seterusnya, apabila orang ingin melibatkan ataupun menjadi sukarelawan adalah mereka ini seringkali mendapat galakan ataupun sokongan daripada orang-orang sekeliling. Apakah prinsip-prinsip yang perlu ada kepada mereka yang ingin melakukan kerja-kerja sukarela ini? Prinsip yang pertama adalah sudi berkongsi. Kita perlu sudi berkongsi
Apa saja yang kita miliki kepada orang lain yang memerlukan. Sebagai contoh, jika anda mempunyai idea yang baik, anda mempunyai pengetahuan, jadi jangan segan-sila untuk berkongsi pengetahuan yang anda miliki dengan mereka yang memerlukan. Seterusnya, memberi khidmat kepada orang yang memerlukan, tiada favoritism ataupun diskriminasi terhadap mana-mana kumpulan tertentu. Selain daripada itu, apabila kita melakukan kerja sukarelawan ni, kita tidak perlu mengharapkan sebarang bantuan ataupun pulangan setelah melakukan sesuatu program. Seterusnya, seseorang itu haruslah bersedia berdasarkan kehendak dan keperluan komuniti dan bukannya apa yang dikehendaki oleh sukarelawan. Sebagai contoh, jika anda ingin melakukan sesuatu program dengan pihak tertentu, pastikan anda melakukan program berdasarkan kemahuan penduduk tersebut ataupun komuniti tersebut, bukannya berdasarkan apa yang anda ingin lakukan. Seterusnya, mengenali kumpulan yang ingin kita bantu dan cakna ataupun aware dengan masalah ataupun perkara utama yang mereka hadapi. Kita juga perlu percaya bahawa setiap ahli komuniti ini boleh menyumbang di dalam komuniti yang mereka tinggal. Mari kita lihat mengenai tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu dijalankan sebagai seorang sukarelawan. Yang pertama, haruslah komited terhadap program yang kita jalankan. Yang kedua, elakkan berbangga diri ataupun terlalu menonjol. Yang ketiga, menghargai ataupun cakna terhadap sebarang keputusan yang telah dibuat oleh mana-mana staf ataupun mana-mana organisasi yang terlibat. Seterusnya, kita haruslah pandai menyelesaikan segala konflik yang berlaku. Kelima, menghadiri latihan untuk memperbaiki ataupun menambahkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Keenam, meminta pertolongan jika memerlukan. Ketujuh, sentiasa menjaga keselamatan dan elakkan berseorangan bersama klien ataupun orang-orang yang ingin kita bantu. Tanggungjawab seorang sukarelawan adalah kita ni boleh dipercayai, menempati masa dan juga menghormati rahsia klien ataupun amanah. Misalnya, jika anda menawarkan diri anda untuk menjadi pendengar ataupun kaunselor kepada mana-mana pihak yang memerlukan, pastikan anda menjaga amanah klien ataupun pihak tersebut dengan baik. Seterusnya adalah menghormati hak dan maruah komuniti yang kita bantu. Berikutnya, tidak membuat sebarang spekulasi ataupun hukuman terhadap sesuatu kumpulan. Menjalankan kerja-kerja yang diberikan dengan amanah. Memberikan maklum balas apabila diminta. Berfikiran terbuka dan menerima segala maklumat luas yang telah diberikan oleh pihak tersebut. Sekian saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih.